Seluruh Jepun kini sedang dilanda satu fenomena yang tidak pernah disaksikan sebelum ini. NHK, penyiar awam gergasi negara itu, baru sahaja menayangkan sebuah dokumentari khas mengenai Malaysia yang berdurasi hanya 9 menit. Namun impaknya adalah seperti tsunami budaya. Kadar tontonan mencecah angka keramat 79%, satu statistik mustahil yang bermakna hampir setiap isi rumah di Jepun melekat di hadapan televisyen mereka. Sebaik sahaja siaran tamat, ruang komentar dalam talian di Jepun meledak serta-merta. Ini bukan Malaysia yang kita tahu selama ini. Baru sekarang saya sadar seumur hidup saya telah ditipu oleh media. Saya malu dengan kejahilan saya sendiri. Laman web resmi NHK lumpuh akibat trafik yang melimpah ruah. Namun kejutan sebenar berlaku di peringkat global. Video tersebut diterjemahkan ke pelbagai bahasa dan tular ke seluruh dunia. Dalam masa 24 jam tontonan mencecah puluhan juta. Media Eropah melaporkan fenomena ini secara besar-besaran. Orang Eropah yang pernah berkunjung ke Malaysia membanjiri ruang komen berkongsi pengalaman manis mereka. Apa yang terkandung dalam 9 menit itu sehingga mampu menggoncang dunia. Di sebalik karya ini, berdiri seorang lelaki bernama Takumi Hayashi, ketua penerbit di NHK. Selepas siaran itu dia menulis satu pengakuan yang jujur di media sosialnya. Saya terbang ke Malaysia dengan hati yang penuh prejudis dan kesombongan. Tetapi seiring berjalannya penggambaran, saya mula berasa malu dengan diri sendiri, apa yang sebenarnya berlaku kepadanya. Mari kita telusuri kisah benar yang dilihat melalui mata seorang Jepun ini. Bahagian 1, keangkuhan seorang penerbit. Nama saya Takumi Hayashi. Saya adalah ketua penerbit di NHK. Tepat 2 menit 17 saat selepas dokumentari Malaysia Reality dan Ilusi, disiarkan telepon saya berdering tanpa henti. Di pejabatnya yang menghadap menara Tokyo, tangan Takumi menggeletar melihat laporan awal, 79% kadar tontonan. Dari tingkap pejabat Tokyo kelihatan tenang, tetapi di alam maya satu ribut sedang melanda. Tanda pagar, penerbit yang melihat kebenaran menjadi trending nomor 1 dunia. Takumi menyangkakan dia akan menerima kecaman. Dia menyangkakan orang ramai akan marah kerana dia memaparkan Malaysia. Tetapi apabila dia membuka peti masuk emailnya, dia tergamam. Terima kasih Takumi-san. Saya akhirnya tahu kebenaran. Selama 70 tahun saya percaya Malaysia adalah negara mundur. Hari ini saya menangis kerana malu. Reaksi antarabangsa juga tidak kurang hebatnya. Seorang wanita Perancis menulis, "Ini mengingatkan saya kepada keramahan rakyat Malaysia yang saya temui di Paris. Senyuman mereka ikhlas." Seorang lelaki Jerman pula berkomentar, "Saya teringat ketika saya sesat di stesen MRT Kuala Lumpur, seorang pemuda membantu saya tanpa meminta balasan. Saya rindu Malaysia." Namun tiada siapa tahu bahawa niat asal Takumi menghasilkan dokumentari ini adalah jahat. Dalam bilik mesyuarat beberapa bulan lalu, Takumi berdiri dengan angkuh di hadapan pasukannya. "Saya muak dengan tren Malaysia kebelakangan ini," jeritnya. "Apa yang hebat sangat tentang Malaysia, truly Asia, anak muda kita terlalu obses. Saya akan tunjukkan wajah sebenar Malaysia. Bukan yang cantik dalam iklan, tapi yang kotor, yang tidak terurus, yang mundur." Di papan putih dia telah menyenaraikan stereotip negatif. Jalan raya sesak, tandas kotor, pengangkutan awam yang kelam kabut, rakyat yang malas. Tapi bos celah satu, pengurus bahagian media mesti seimbang. Menunjukkan kebenaran adalah tugas wartawan, balas Takumi angkuh. "Saya mahu memecahkan ilusi ini. Untuk memastikan rancangannya berjaya, Takumi sengaja memilih kru yang langsung tidak tahu apa-apa tentang Malaysia. Mika, penerbit muda yang tidak pernah ke Asia Tenggara, dan Daisuke, penyunting video yang hanya makan sushi. Kita akan pergi ke sana, rakam segala keburukan, dan buktikan bahawa Jepun jauh lebih hebat," kata Takumi kepada istrinya malam itu. Istrinya hanya memandang dengan risau. "Bagaimana awak begitu pasti, sedangkan awak tak pernah jejak kaki ke sana?" "Kamera tidak menipu sayang," jawab Takumi sinis. Bahagian 2, tamparan realiti di Kuala Lumpur. Detik Takumi mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. KLIA, nalurinya mula rasa tidak sedap. Dia menjangkakan lapangan terbang yang panas dan kusam. Sebaliknya dia disambut oleh seni bina futuristik kebersihan yang berkilau dan staf yang menyapanya dalam bahasa Jepun yang fasih. "Selamat datang Encik Hayashi. Ini cuma wayang untuk pelancong," bisik hati kecilnya yang enggan mengaku kalah. Mereka menaiki Grab menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur. Takumi menghidupkan kamera, bersedia merakam kesesakan lalu lintas yang teruk dan pemandu yang kasar. Namun kereta meluncur laju di lebuh raya bertingkat yang moden.
Pemandu Grab itu seorang lelaki Melayu pertengahan umur tersenyum melihat Takumi melalui cermin pandang belakang. Encik dari Jepun. Jangan risau tentang jam Waze, kata jalan lancar. Sistem trafik kami semakin efisien, kata pemandu itu ramah. Takumi terdiam. Kuala Lumpur, yang dibayangkannya sebagai hutan konkrit yang kelam kabut, rupanya sebuah metropolitan yang tersusun. Di Hotel 5 Bintang di Bukit Bintang, layanan yang diterima lebih mengejutkan. Takumi sengaja menjadi tetamu yang cerewet. Dia meminta bilik yang sunyi suhu tepat 24 darjah dan panggilan bangun tidur tepat jam 7.00 pagi. Kaki tangan hotel melayannya dengan senyuman tulus yang sukar dicari di Tokyo tanpa sedikit pun rasa jengkel. Keesokan harinya misi mencari keburukan diteruskan di jalanan Kuala Lumpur, di sekitar KLCC dan Bukit Bintang jalan rayanya bersih. Tong sampah kitar semula ada di mana-mana, Takumi coba taktik lain. Dia sengaja bertanya arah kepada orang awam dengan harapan mereka akan bersikap acuh tak acuh. Setiap orang yang ditanya berhenti. Seorang pelajar universiti malah berkata, saya pun nak ke arah sana, jom jalan sekali, walaupun Takumi tahu itu bukan arah tujunya. Seorang makcik yang melihat Takumi mengangkat peralatan berat menegurnya. Berat tu nak, mari makcik tolong tahan teksi. Kemuncak rasa malunya berlaku apabila dia bertemu seorang pakcik tua berbangsa Cina. Takumi sengaja bertanya jalan yang paling rumit dan berbelit. Pakcik itu ketawa kecil, susah nak terang pakai mulut. Mari uncle bawa kamu. Lelaki tua itu berjalan menemani Takumi selama 15 menit di bawah terik matahari tropika sehingga sampai ke destinasi. Sebelum beredar, pakcik itu berkata, "Selamat datang ke Malaysia. Harap kamu bawa balik kenangan manis ke Jepun." Malam itu di bilik hotel, Takumi menonton semula rakaman hari tersebut. Skrin memaparkan wajah-wajah ceria pelbagai kaum Melayu Cina India hidup dalam harmoni yang tidak dibuat-buat. Pemandangan bandar yang moden berlatar belakangkan menara berkembar Petronas yang memukau. Ini bukan apa yang aku mahu, bisiknya. Jarinya menekan butang delete. Satu persatu fail dipadam. Bos. Kenapa padam semua, jerit Mika. Ini semua kebetulan, esok pasti lain. Takumi menipu dirinya sendiri. Namun jauh di sudut hati benteng keangkuhannya mula retak. Bahagian 3 eksperimen rasa dan kualiti. Sekembalinya ke Tokyo, Takumi masih belum berputus asa. Dia menukar strategi. Kalau visual tak boleh pakai, kita guna rasa. Kita bagi orang Jepun rasa makanan Malaysia. Pasti mereka tak suka rempah yang pelik. Di tengah-tengah Ginza mereka mendirikan gerai kecil. Takumi menyediakan nasi lemak teh tarik dan mie kari putih Pulau Pinang. Seorang lelaki korporat berusia 30-an menjadi mangsa pertama. Dia melihat bungkus nasi lemak itu dengan curiga. Apa nih, nasi dalam daun pisang? Dia menyuap satu sudu nasi yang digaul dengan sambal. Matanya terbeliak. Ini luar biasa. Lemak santannya, pedas sambalnya. Ya, ada soul yang lebih dalam daripada onigiri kita. Dia terus menghabiskan sebungkus dan memanggil rakan sekerjanya. 2 orang suri rumah mencoba mie kari. Wah, kuahnya pekat dan berempah. Saya mau masak ini di rumah. Di mana boleh dapat resipinya? Sekumpulan pelajar universiti mencoba teh tarik. Manis tapi sedap, buih dia buat rasa creamy. Ini lagi best dari kopi latte mahal, kata mereka sambil ketawa. Namun momen paling menyentuh hati adalah apabila seorang datuk tua bertongkat mencoba nasi lemak itu. Dia mengunyah perlahan dan air matanya bergenang. Seumur hidup saya diajar bahwa negara Asia Tenggara adalah miskin. Tetapi rasa ini sangat kaya. Ia rasa tamadun yang tinggi. Saya malu kerana menghina mereka tanpa kenal. Eksperimen kedua, produk buta blind test. Di Shinjuku, Takumi meletakkan produk tanpa jenama mie segera, barangan elektronik, pendrive, aksesori buatan Malaysia, dan produk getah, kosmetik. Hasilnya 9 daripada 12 peserta memilih kosmetik buatan Malaysia berbanding Jepun kerana teksturnya lebih natural. Untuk mie segera, peserta memilih jenama Malaysia seperti My Kuali berbanding jenama premium Jepun kerana rasa sup yang asli dan berani. Seorang pelajar kejuruteraan memuji reka bentuk aksesori elektronik buatan Pulau Pinang sebagai lebih moden dan kemas berbanding produk Jepun yang kelihatan kuno. Apabila jenama didedahkan, semua ternganga. Ini buatan Malaysia. Saya ingat barang Eropah atau Jepun. Takumi mencatat dalam bukunya dengan tangan yang berat. Data tidak menipu. Prejudis kita yang menipu. Bahagian 4 suara hati dan pengakuan langkah terakhir adalah menemu bual mereka yang pernah ke Malaysia. Takumi menemui Rina, seorang pelajar Jepun yang fasih berbahasa Melayu. Kenapa Malaysia, tanya Takumi. Rina tersenyum pahit. Di Jepun kita ada tatemae, wajah luaran. Kita senyum tapi hati tertutup, susah cari kawan sebenar. Tapi di Malaysia,
Kawan adalah kawan. Mereka panggil kita makan sekali, mereka layan kita macam keluarga. Bila saya susah, kawan Melayu, Cina, India, saya semua datang tolong. Di sana saya boleh jadi diri sendiri. Seorang pesara guru menambah, saya sangka Jepun negara paling sopan. Tapi di pasar pagi Malaysia, peniaga memberi saya buah tambahan percuma sambil tersenyum. Itu kemurahan hati yang kita di Jepun dah lama hilang. Malam itu Takumi tidak boleh tidur. Dia memegang cakra keras yang mengandungi semua bukti kebenaran ini. Dia sedar dia ada dua pilihan, menipu satu negara dengan menyunting video palsu atau memusnahkan kariernya dengan mengaku dia salah. Jam 3 pagi Takumi memasang kamera di bilik hotelnya. Wajahnya kusut. Saya berniat untuk memburukan Malaysia, dia memulakan bicara dengan suara bergetar. Itu titik mula dokumentari ini. Tapi apa yang saya temui adalah keikhlasan, kemajuan dan kemanusiaan yang lebih tinggi dari kita. Prejudis saya salah. Dia merakam pengakuan itu berulang kali sambil menahan sebak. Bahagian 5 Jelombang perubahan hari penayangan tiba. Bilik kawalan NHK sunyi sepi. Takumi berdiri kaku. Video bermula dengan wajah Takumi yang membuat pengakuan berani itu. Saya pernah berniat jahat. Grafik tontonan yang asalnya mendatar tiba-tiba melonjak naik. 30%, 50%, 70%. Rakyat Jepun terpaku. Mereka tidak melihat sebuah dokumentari pelancongan biasa. Mereka melihat sebuah cermin yang memantulkan keangkuhan mereka sendiri dan keindahan jiwa Malaysia yang tulus. Apabila paparan ujian buta produk dan makanan ditunjukkan, persepsi nasional berubah serta-merta. Apabila Rina bercerita tentang kehangatan persahabatan di Malaysia, ramai penonton menangis teresa-esa di ruang tamu masing-masing. Keesokan harinya, tsunami Malaysia melanda Jepun. Restoran Malaysia di Tokyo kehabisan santan dan rempah ratus seawal jam 5 petang. Agensi pelancongan melaporkan tiket ke Kuala Lumpur dan Kota Kinabalu habis dijual untuk 3 bulan akan datang. Pusat bahasa yang menawarkan kelas bahasa Melayu menerima pendaftaran 10 kali ganda sehingga terpaksa memanggil guru bersara. Seorang pakar ekonomi menggelar fenomena ini ekonomi 9 menit. Import produk makanan Malaysia melonjak 400%. Seminggu kemudian, Takumi dijemput ke forum penyiaran dunia. Apabila dia naik ke pentas, ratusan hadirin memberikan tepukan gemuruh. Seorang wartawan bertanya, "Apa perubahan terbesar yang berlaku?" Takumi tersenyum memandang ke arah kamera dan menjawab, "Diri saya belajar bahwa jangan menghukum sesuatu sebelum melihat dengan mata sendiri. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, ia adalah guru yang mengajar saya erti kemanusiaan semula." Malam itu Takumi memandang menara Tokyo lagi. Cahayanya sama, tetapi pandangannya telah berubah. Di seberang laut sana ada sebuah negara bernama Malaysia yang telah membuka pintu hatinya. Terima kasih Malaysia. Adakah Anda sukakan kisah ini? Sila tekan butang suka dan langgan untuk menyokong kami membawa lebih banyak kisah inspirasi dari Malaysia yang mengubah dunia.